أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البقرة سورة مدنية. معنى مدنية يعني telah turun di Madinah. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Saya nak para jemaah kalau boleh ingat nombor itu. Bahasa subhanallah, nombor ayat surah Al-Baqarah itu 286 ayat. Antara nombor itu dan ayat yang pertama ini ada kaitan, ada rahsia. Surah Al-Baqarah berapa perkataan? Berapa perkataan? Perkataan surah Al-Baqarah adalah berapa? Susah sikit, betul? Ya, saya rasa 6.144 perkataan. 6.144. Kita sudah tahu berapa ayat, berapa perkataan? 6.144 perkataan. Berapa huruf? Oh, lagi susah. Huruf surah Al-Baqarah berapa? 25.613 huruf. 25.613 huruf. Okey? Banyak. Satu huruf, kalau kita insyaAllah baca betul, darablah 25.613 kali 11 hasil berapa? Banyak. Nanti kita buat. Allahu Akbar. Oleh itu Nabi SAW kita selalu baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah saja bukan hanya ini surah Al-Baqarah sahaja. Kalau surah Al-Baqarah sahaja 25.613 huruf kali 11. So macam mana pahala akan berapa banyak? Banyak sangat. Macam mana kalau kita tiap-tiap bulan khatam Al-Quran satu kali? Ya Allah, darablah kali 11. Satu pahala 11. Satu huruf 11 pahala. 11 pahala. Tidak akan hilang insyaAllah. Tapi walaupun kita baca Al-Quran, lepas baca Al-Quran ada dosa, insyaAllah dosa itu tidak akan hilang pahala kita. Langsung tidak ada dosa, hilangkan pahala kita. Hanya pahala yang hilangkan dosa. Dapat dari Al-Quran, bukan itu alamat saya, tidak, dari Al-Quran. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Pahala yang akan hilangkan dosa, bukan dosa yang akan hilangkan pahala. Jangan dari sana. So maknanya Allah Azza wa Jalla kita baca Al-Quran. Tahu Nabi SAW kata al-jawful khali min Al-Quran, kalau ada hati kosong tidak ada Quran. Tahu Nabi kata hati itu akan menjadi seperti apa? Seperti rumah kosong. Seperti rumah yang kosong. Apa yang tinggal pada rumah kosong itu? Rumah kosong, tidak ada orang masuk. Siapa yang akan masuk? Apa tu? Jin. Allah. Jin akan masuk. Kalau kita pada satu malam kita musafir dan Allah Akbar, Masya Allah, di sana ada satu rumah, Masya Allah, rezeki kita Alhamdulillah, dan kita buka pintu dan masuk. Pasal kita musafir, kita penat, kita nak rehat. Tapi rumah itu kosong, tidak ada orang tinggal. Bukan hotel, itu rumah dalam hutan biasa. Kita masuk, baru tidur, tiba-tiba kita nampak almari terbang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Tiba-tiba kita nampak gelas terbang jalan, Masya Allah. Apa itu? Rumah kosong. Kita suruh masuk salah atau salah masuk rumah, hantu tidak ada orang. Boleh kita terus sampai pagi? Boleh kita terus duduk sampai pagi atau kita akan lari? Oh, kita akan lari. Masya Allah. Bahasa apa? Tak rasa tenang hati. Tak rasa tenang hati. Rasa takut. Sama juga hal orang yang tidak baca Al-Quran. Orang yang tidak baca Al-Quran, kita langsung tak rasa tenang hati dengan orang itu. Tapi baca Al-Quran, Masya Allah, kita akan nampak cahaya dalam wajah orang itu. Kita akan rasa tenang hati, kita rasa suka. Tapi kalau dia jauh dari Al-Quran, Allahu Akbar, kita rasa macam susah, kita tak dapat tenang hati. So oleh itu kita mahu baca Al-Quran Islam. Okey, ayat yang pertama, kenapa kita baca? Kita tulis alif lam mim, kita tulis alif dan lam dan mim, dan kita baca 9 huruf. Kita baca tulis 3, kita baca 9. Kita pada dunia ini, kita tak boleh hidup sendiri. Macam mana kita manusia datang ke dunia ini? Kita perlu sistem, kita perlu undang-undang. Tak boleh hidup tanpa sistem, tak boleh. Bagus dah macam tu. Siapa yang akan buat sistem itu untuk kita? Pasal kalau ada satu syarikat, tuan syarikat itu yang buat sistem, semua orang akan ikut sistem tuan syarikat. Betul? Pasal apa? Dia mahu kita kerja seperti yang dia mahu. Boleh, bagus. Kalau kita semua orang pegawai dalam syarikat itu ikut ketua, langsung tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada sistem, saya buat sendiri, orang lain buat sendiri, hari-hari kita akan bergabung. Betul tak? Kita manusia telah datang ke dunia ini, kita tak boleh hidup tanpa sistem. Tapi siapa yang akan buat sistem untuk kita? Kalau Allah Azza wa Jalla beritahu kita, manusia, silakan kamu buat sistem sendiri. Sampai sekarang kita akan hari-hari bergabung. Pasal apa? Saya dah buat, kamu tak suka. Kamu buat, saya tak suka. Ya, betul. Sistem yang manusia akan buat akan ikut hawa nafsu. Akan ikut hawa nafsu kita. Orang ini suka itu buat, orang itu tak suka itu tak buat. So ada banyak masalah antara kita. So kita perlu apa? Kita perlu sistem. Tapi dari mana? Dari Allah yang tidak ada hawa nafsu. Dari Allah Tabaraka wa ta'ala yang langsung tidak ada hawa nafsu. Okey, sistem itu akan sesuai untuk kita atau tidak? Akan sesuai untuk kita semua. Sistem sudah ada Al-Quran. Bolehkah kita baca sendiri? Mana boleh? Tak boleh. Pasal itu bukan dari manusia, itu dari Allah. So mesti ada guru, mesti ada Rasul yang ajar kita buat ini, jangan buat itu. Maknanya kita sendiri perlu sistem Al-Quran, kita pun yang perlu Rasul. Nabi Muhammad SAW sudah ada sampai umur 40 tahun. Rasulullah langsung tak tulis, langsung tak baca. Yani orang tapi Rasulullah orang apa? Orang Makkah, Quraisy, semua sana Masya Allah pandai dalam bahasa Arab. Bila Al-Quran itu turun, macam mana Nabi Muhammad yang ummi itu yang langsung tak tulis, tak baca, macam mana Rasulullah akan menjadi orang kafir yang sembah berhala, percaya Al-Quran? Macam mana Nabi Muhammad akan menjadi mereka ikut Nabi Muhammad?
Kita nampak Abu Jahal sombong sangat-sangat, ya Allah. Abu Lahab lagi sombong. So macam mana ketua Quraisy, macam mana mereka akan ikut Nabi Muhammad? Itu susah. Rasulullah perlu apa? Mukjizat. Rasulullah perlu mukjizat seperti Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam datang pada zaman Fir'aun. Semua orang pandai sihir, Masya Allah. Fir'aun pun rasa Tuhan. Dia kata, Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada Tuhan selain aku. Fir'aun ni Tuhan. Tengoklah macam mana Fir'aun ni sombong. Nabi Musa AS telah datang, tapi nak buat mukjizat. Allah bagi mukjizat kepada Nabi Musa AS. Bani Israel pandai sihir. Mereka ambil tongkat, letak tongkat atas lantai, tiba-tiba kita nampak tongkat itu sudah menjadi ular. Allahu Akbar, kita takut. Pandai sihir. Orang pandai sihir ambil botol ini, buat sihir, menjadikan botol itu burung, terus terbang. Kita nampak terbang, tapi dia, orang yang buat sihir masih lagi nampak ini botol. Nabi Musa AS mahu datang bawa mukjizat untuk Bani Israel. So mukjizat Nabi Musa macam mana? Nabi Musa AS selalu jalan bawa tongkat. Allah tanya Nabi Musa, apa itu yang di tangan kanan kamu ya Musa? Nabi Musa kata, itu asai. Asai itu tongkat aku. Aku syubiha ala ghanami, jaga kambing, cari makan untuk kambing. So Allah Tabaraka wa Ta'ala suruh Nabi Musa AS letak tongkat itu. Nabi Musa letak, sudah menjadi ular. Sudah menjadi ular. Oh, Nabi Musa takut. Allah bagi tahu dia, bagi tahu Nabi Musa, jangan takut. Dia akan menjadi tongkat lagi. Hanya Allah mahu tunjuk mukjizat untuk Nabi Musa AS. Sudah menjadi tongkat lagi, Nabi Musa dalam hati ambil. Nabi Musa akan bertemu Fir'aun. Pasal Nabi Musa mahu terang mukjizat untuk Fir'aun dan orang yang buat sihir. Nabi Musa bawa tongkat, pergi ke sana, istana Fir'aun. Fir'aun dikata, panggillah semua orang yang buat sihir, tunjuklah Musa macam mana sihir kami. Mereka telah buat tongkat, mereka sudah menjadi ular besar sangat. Nabi Musa takut. Nabi Musa rasa takut. Allah Tabaraka wa Ta'ala suruh Nabi Musa letak tongkat. Tongkat itu masih lagi tongkat, dia tak tukar menjadi ular. Tukar, masih lagi tongkat. Tiba-tiba mereka nampak tongkat Nabi Musa itu dia jalan dan makan semua ular yang lain-lain itu. Allahu Akbar. Dia bukan tukar menjadi ular, masih lagi tongkat. Hanya dia terus makan semua ular yang mereka dah buat. Tapi mereka nampak apa? Mereka nampak tongkat, bukan nampak ular. Oleh itu semua orang yang pandai sihir itu, ahli sihir, terus sujud. Mereka kata apa? Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami dah masuk Islam. Fir'aun ini marah. Macam mana kamu masuk Islam? Adakah Musa buat sihir untuk kamu? Mereka kata itu bukan sihir. Pasal mereka nampak itu tongkat. Hanya mereka yang buat sihir. Tapi Musa bukan buat sihir. Musa buat mukjizat. Allahu Akbar. Orang ahli sihir itu masuk Islam, Fir'aun tak masuk Islam. Fir'aun tak masuk Islam. Maknanya mukjizat Nabi Musa AS besar, yang telah menjadikan orang ahli sihir itu masuk Islam. Itu bukan biasa. Pasal mereka sudah tahu apa beza antara mukjizat dan sihir. Kalau mereka nampak tongkat Nabi Musa itu telah menjadi ular, apa beza? Awak buat, kami buat ular, awak pun buat ular, tak ada masalah. Tapi bila mereka nampak tongkat Nabi Musa masih lagi tongkat
dan sudah makan semua ular yang lain-lain itu, mereka kata itu bukan sihir, itu betul-betul mukjizat. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW telah datang untuk kaum yang fasih, yang pandai dalam bahasa Arab, dan Al-Quran ini pun bahasa Arab. Rasulullah beri dua mukjizat yang besar yang akan menjadikan Quraisy itu dan orang Makkah itu masuk Islam. Orang Arab hafal huruf hijaiyah, hafal huruf abjad, tahu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, tahu. Dan mereka pandai sangat-sangat tulis syair. Mereka tulis syair, mereka tulis sajak, dan syair yang cantik sangat. Mereka gantung itu atas Kaabah. Semua orang yang pergi dulu sebelum Islam haji, pasal mereka dulu letak berhala dalam Kaabah, dan mereka buat tawaf haji, bukan haji untuk Allah SWT, bukan kerana Allah, untuk berhala itu. Semua orang pergi sana, oh baca syair itu, baca, Masya Allah, bagus sangat. Bila Nabi Muhammad SAW datang, manusia pada zaman itu sudah menjadi dua golongan. Satu telah percaya Al-Quran, lagi satu telah lawan Al-Quran. Satu golongan kata betul ini firman Allah, kami terus ikut. Golongan yang kedua lawan Nabi Muhammad, dan mereka kata awak buat Al-Quran itu sendiri, awak buat sihir. Rasulullah SAW bukan ahli sihir. Pasal Rasulullah sudah di antara mereka 40 tahun langsung tak tipu, langsung tak buat sihir. Mereka tahu. So macam mana Allah Tabaraka wa Ta'ala suruh mereka, kalau kamu tidak percaya Nabi Muhammad, buatlah satu Quran macam itu. Quran ini bahasa Arab, kamu pun pandai dalam bahasa Arab. Kalau kamu tidak percaya Quran itu sebagai firman Allah, buatlah satu Quran seperti yang Muhammad buat. Seperti yang Muhammad baca. Mereka kalah, tak boleh buat. Okey, tak apalah. Kalau kamu tak mampu buat satu Quran, buatlah 10 surah sahaja. Mereka pun tak mampu. Tak apalah. Kalau kamu tak mampu buat 10 surah, buatlah satu surah sahaja. Mereka pun tak mampu. Tak apalah. Kalau kamu tak mampu buat Quran, bacalah yang Muhammad buat. Silakan baca yang Nabi Muhammad baca. Dalam Al-Quran banyak kita sebut atau kita panggil ini huruf muqatta'ah. Pasal apa huruf muqatta'ah? Alif satu, lam dua, mim tiga. Potong. Huruf muqatta'ah. Sama juga kita sebut sad, qaf, nun, taha, hamim, tasin, mim, yasin. Banyak huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Tak apalah. Kamu tidak percaya Quran ini sebagai firman Allah, silakan baca ini. Mereka tengok, Tuhan, awak itu bacalah. Mereka tengok, tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca? Ini awal Al-Baqarah, betul? Kita ada surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Macam mana alam tara? Sama. Kita ada lagi satu surah, alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah. Apa bisa antara ini dan ini dan ini? Tulisan sama. Tulisan sama. Silakan baca. Mereka tengok tiga-tiga itu dan mereka tidak. Bacalah. No, tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca? Kamu pandai sangat-sangat dalam bahasa Arab. Silakan baca. Mereka tak boleh baca. Pasal mereka, kalau mereka baca sendiri, mereka akan baca
salah. Bila mereka baca salah, mereka akan rasa malu. So macam mana orang yang pandai sangat-sangat tak boleh baca satu kalimah, satu perkataan dari 3 huruf, tak boleh baca satu perkataan dari 2 huruf, tak boleh baca satu huruf ini sahaja. Silakan baca. Macam mana mereka akan baca ini? Nah, pasal ini Nun, surah Nun wal qalami wa ma yasturun. Tengoklah tulisan macam ini, sebutan macam mana? Macam ini, Nun. Ya ilahi ya Allah. Macam mana mereka akan baca? Mereka akan sebut Yas, Sa, Qa, Na, Ta, Ham, Tas, Tasam, Alam. Sahaja. Betul? Tapi tengoklah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Yasin. Allahu Akbar. Sad, Qaf, Nun, Taha, Hamim, Tasin, Tasin, Mim. Asy-syarh, alam nashrah laka sadrak. Al-fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Al-baqarah, alif lam mim. Allahu Akbar. Nabi Muhammad ummi, tidak ada guru ajar Nabi Muhammad, tidak ada seorang guru ajar Nabi Muhammad dari manusia. Mana Nabi Muhammad tahu ini alam, ini alif lam mim? Mana Nabi Muhammad tahu? Mesti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat pelajaran itu dari mana? Pasal masa itu manusia semua tak boleh baca alif lam mim. Kalau mereka baca akan baca alam. Siapa yang akan ajar Nabi Muhammad? Hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Itulah bukti Quran ini ialah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bukti apa? Lebih dari ini. Maknanya kalau ada orang kata alif lam mim tidak ada makna, maaf, salah. Mesti ada makna. Tengoklah rahsia Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Ya Masya Allah, ya Masya Allah. Tapi itu untuk mereka, itu untuk orang yang bukan Islam. Bila mereka tengok ini dan tengok ini, apa bisa ini 3 huruf, ini pun 3 huruf, tapi ini sebutan lain, ini sebutan lain. Pasal Nabi Muhammad bukan baca sendiri. Nabi Muhammad dengar Al-Quran dari Jibril. Jibril dengar Al-Quran dari Allahu Akbar, dari Allah Azza wa Jalla. Maknanya janganlah main-main, janganlah kamu main-main dengan Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quran ini untuk kita. Kita mesti faham. Hidup kita gantung dengan Al-Quran. Kalau tidak ada Quran dalam kehidupan kita, minta maaf, tidak ada perbezaan antara kita dan binatang. Langsung Allahu Akbar. Quran ini hanya turun untuk manusia sahaja. Allahu Akbar. Tapi tidak ada rahsia untuk kita. Ada. Macam mana? Okey. Sekarang kita tengok ini adalah berapa huruf?
3 huruf. 3 huruf sahaja. 3 huruf ini kalau kita tengok berapa bahala? Kita sudah setuju darablah kali 11. 3 kali 11 berapa? Berapa? 3? 3. Okey. Kalau macam ini kita darab 11, hasil akan menjadi 33. Alhamdulillah. Okey. Kita nambah dengan mata kita sudah dapat 3 huruf, hasil 33 bahala. Tapi yang kita sebut 3 atau kita sebut 9? 9 betul, bahasa kita sebut alif 3, lam 3, mim 3. Maknanya ini 3. Sudah berapa? 9 huruf. 9 huruf ini kita akan darab 11. 9 kita darab 11, hasil berapa? 99. Allahu Akbar. Yani bahala sudah lebih kali ganda. Berapa kali ganda? 3. Bila kalau kita baca dengan lidah, tadi saya kata surah Al-Baqarah 286 ayat. Betul, alhamdulillah. Okey. Tadi kita baca dengan mata kita 3 huruf, sudah dapat 33 bahala. Kalau kita usaha lebih baca dengan lidah kita akan dapat berapa? 3 kali ganda. Allahu Akbar. Yes, Allah Maha Kaya. Macam mana? Bila Allah bagi banyak sangat. Hanya kita usaha. Bila kita usaha, Allah akan bagi kita tanpa hisab. Allahu Akbar. Kalau saya baca dengan lidah saya akan dapat 99 bahala insya-Allah. Tapi kalau saya datang Masjid Al-Ansar di Taman Kerapan, saya belajar tajwid, saya belajar rahsia Al-Quran, saya sudah tahu sebutan yang betul. Maknanya awak sudah baca betul? Yes. Macam mana baca betul? Saya akan sudah tahu. Lam ini ada mad 6 harakat. Min ini ada idgham 2 harakat. Min ini ada mad 6 harakat. Baguslah. 6 free atau mesti ada bahala juga? Ada bahala? Langsung tidak ada apa-apa dalam Al-Quran yang tak ada bahala. Yani kalau kita baca salah, ada bahala. Kita baca betul, bahala lagi tinggi. Kita baca betul dan kita faham lagi tinggi. Allahu Akbar. Ya Masya Allah. Tengoklah. 33 campur 99 berapa? Satu, 3, 2. Betul. Okey. Sekarang mad hukum tajwid. Kita ambil 6 harakat ini. Satu bahala atau 6 bahala. Masalah kalau satu bahala, apa beza antara orang yang baca mad 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat? Kalau semua bahala sama tak banyak, saya akan ambil 2 harakat sahaja. Tak perlu 6 harakat. Tapi ramai orang sebut suka baca mad yang panjang kerana mereka mahu banyak bahala. So kalau kita kata 6 campur 2 campur 6 14. Okey, 14 ini kali 11. Betul tak? Darablah satu bahala 10. Hasil berapa? Berapa? 2, 1,
5 ambat. Okey, sampai sini saja. Okey. 1 5 ambat. Allahu Akbar. Lagi tinggi. Ini lagi tinggi dari ini. Betul tak? Yes. Yani tadi kita tengok sahaja 33. Kita baca sahaja 99. Kita baca dengan betul-betul dengan hukum tajwid sudah menjadi berapa? Allahu Akbar. Tapi macam mana kalau kita faham dan kita amal? Allahu Akbar. Okey. Sekarang hasil ini campur dengan 1 3 2. Semua berapa? 2 8 6. Nombor ini sama nombor ini atau tidak? Sama atau tidak? Ya ilahi ya Allah, ya ilahi ya Allah. Itu rahsia. Itu rahsia. Terimalah rahsia dengan hati yang lapang. Macam mana? Tadi kita cakap ayat surah Al-Baqarah 286 ayat. Tadi saya kata ada kaitan antara nombor ayat surah Al-Baqarah dan alif lam mim. Apa itu? Apa kaitan? Rahsia yang pada ayat ini sama nombor ayat ini. Nombor ayat ini hujung surah Al-Baqarah atau awal surah Al-Baqarah? Tak, hujung fansurna 'alal qaumil kafirin. Baru jumpa nombor 286. Apa makna itu? Tengoklah. Allah Azza wa Jalla nak beritahu kita Quran ini adalah satu. Lagi bila kamu mula baca surah Al-Baqarah, yang diwajibkan atas kamu habiskan surah Al-Baqarah. Habiskan surah Al-Baqarah. Lagi bila kita baca alif lam mim, saya kata alif lam mim ini kunci untuk surah Al-Baqarah. Kunci untuk surah Al-Baqarah. Banyak rahsia yang kita belum tahu lagi. Banyak rahsia dalam alif lam mim yang kita belum tahu lagi. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala nak beritahu kita alif lam mim ini yang kita tengok 3 huruf, kita baca dengan lidah sudah menjadi 9. Hasil itu semua 286 bahagian. Macam mana kalau kita belum kira lagi bila kita telinga kita dengar? Macam mana kalau Quran ini alif lam mim yang kita baca itu masuk hati kita? Macam mana kalau kita baca dengan hati, yakni kita baca Quran masuk dalam hati kita, macam mana bahala kita? Bila saya baca alif lam mim berapa lama? Yakni saya akan baca para jemaah kira berapa saat atau berapa minit? Alif lam mim. Berapa saat? 8 saat. Dalam masa 8 saat dapat 286 bahagian. Itu lebih kurang. Kalau kita kerja pada dunia ini 8 saat, boleh dapat 280 anak lagi. Boleh tak? Boleh 8 saat sahaja. Tapi 8 minit 8 minit minta 286 ringgit. Mana kan bagi tak boleh. Tengoklah, kalau awak kerja pada manusia dia tidak akan bagi kamu. Tapi bila awak baca firman Allah, Allah akan bagi kamu. Suka kerja pada manusia atau baca firman Allah. Bila kamu ada masa yang kosong, janganlah main-main. Maafkan saya, janganlah hilangkan masa itu. Hanya kita buat apa? Baca Al-Quran. Allahu Akbar. Tidak ada pelajaran yang paling tinggi
lebih daripada Al-Quran. Oleh itu kita mestilah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana Allah Tabaraka wa Ta'ala izinkan kita datang dengan rahsia Al-Quran. Rahsia yang pada ayat ini, yang pada ayat 1 ini banyak lagi, banyak rahsia lagi. Hanya ayat itu akan menjadi seperti kunci untuk surah Al-Baqarah. Rahsia yang kita dah tahu atau kita belum tahu lagi, Masya Allah, dia akan menjadikan kita sayang Al-Quran, baca Al-Quran, usaha mahu faham Al-Quran, mahu memahami Al-Quran, dan kita pun akan amal dengan Al-Quran. Lain kali, insyaAllah kita akan bersambung masuk ayat yang kedua pada surah Al-Baqarah. Pada ayat yang kedua surah Al-Baqarah banyak rahsia, banyak sangat. Saya harap insyaAllah Allah bagi kita umur yang panjang sampai kita habiskan dia insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairal jazaa wa baraka fikum ajma'in. Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Yang Mulia Tuan Syekh, saya nak bertanya ya. Umur saya ini sudah 78 tahun. 78. Ya, Masya Allah. Nama saya Kamaludin. Okay. Jadi sekarang ini 78 tahun saya berada awal-awal dalam perut ibu saya berbangsa Melayu. Jadi kalau lidah Tuan Syekh menyebut latan, ana, empat, tiga, tapi bahasa Melayu kan 8, 6, 7. Jadi untuk kita samakan kita punya lidah Melayu dengan lidah Tuan Syekh Arab, saya rasa bakal kita mengambil masa yang cukup lama. Soal saya, dalam keadaan begitu, apakah saya ni 78 tahun, kalau tak dapat sebut macam Tuan Syekh sebut, saya ni ada pahala ke atau kurang ke atau lebih? Kita semua ni bahasa Melayu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jazakallah. Soalan itu bagus. Kita di sini orang Melayu betul sebut a, ba, ta, macam itu. Bahasa para jemaah bahasa apa? Bahasa Melayu, bukan bahasa Inggeris. Alhamdulillah. Para jemaah cakap bahasa Inggeris betul sama orang yang cakap bahasa Inggeris seperti orang putih atau lain. Yang cakap betul-betul atau masih lagi cakap bahasa Inggeris yang bahasa Melayu. Saya nampak orang Melayu cakap bahasa Inggeris, Masya Allah, fasih. Fasih, walaupun bahasa Inggeris bukan bahasa kamu. Maknanya, dari bahasa kecil, semua orang Melayu belajar bahasa Inggeris. So hasil itu sekarang cakap bahasa Inggeris betul-betul langsung tidak ada salah. Tapi bahasa kita kurang belajar bahasa Arab, hasil itu sekarang kita baca a, ba, ta, ta. Itu betul atau salah? Itu salah. Tapi kalau kita tidak tahu selain itu, pahala kita naik atau turun atau macam mana, kita insyaAllah akan dapat pahala. Kita akan dapat pahala. Tapi saya tidak mahu kalau kita dapat peluang, kita boleh belajar yang lebih baik, kita buat. Saya mungkin datang ajar para jemaah rahsia Al-Quran terus, itu lebih senang. Tapi bila saya tahu sebutan Al-Quran yang betul macam ini dan saya dengar orang baca bukan macam itu, saya mahu dia baca betul.
Basal maaf ya Allah ya Tuhan, kami basal saya orang Melayu ya Allah, saya tak boleh baca selain ini. Kalau macam tu Allah tahu orang Melayu tak boleh baca Al-Quran dengan bahasa Arab betul-betul, Allah akan turunkan Quran dengan bahasa Melayu. Betul? Kadang-kadang ada salah seorang ustaz atau imam Melayu baca Quran Masya Allah betul-betul, makhraj betul, sebutan betul, langsung tidak ada salah. Maknanya tidak akan menjadi susah kalau kita baca betul. Hanya masalah kita apa? Saya orang Melayu, bila Syekh ajar saya mesti buat macam ini, buat macam itu, itulah susah sikit. So macam mana? Kita mesti belajar. Pasal innamal ilmu bitta'allum. Saya baru datang ke Malaysia sini, saya sekarang di sini ada selama 7 tahun. Saya baru datang ke Malaysia, langsung tak tahu satu perkataan bahasa Melayu. Hanya saya tahu bahasa Arab, bahasa Inggeris pun saya tak cakap bahasa Inggeris. Pasal dari kecil sampai sekarang saya tidak belajar bahasa Inggeris, hanya saya belajar ulum Al-Quran, rahsia Al-Quran, semua pelajaran saya dalam bidang ulum Al-Quran. Saya datang ke sini, bila saya dengar orang Melayu cakap, saya kata, aduh, macam mana orang Melayu itu cakap bahasa Melayu? Macam mana orang Melayu cakap bahasa Melayu? Saya rasa itu susah untuk orang Melayu. Pasal saya tak tahu mana hujung perkataan. Saya dengar orang Melayu cakap, saya rasa semua dah sambung. Saya tak pernah fikir mungkin ada satu hari saya mungkin cakap satu kalimat dalam bahasa Melayu. Tapi sekarang Allah bagi yang mudah, boleh saya cakap. Tapi saya cakap, saya langsung tak belajar bahasa Melayu. Langsung tak belajar bahasa Melayu. Hanya saya dengar orang Melayu cakap, saya cakap. Subhanallah, macam mana kadang-kadang saya dulu, saya sendiri macam mana saya cakap, saya tak tahu. Subhanallah, Allah bagi kerana rezeki orang Melayu, Allah mahu orang Melayu faham atau tahu rahsia Al-Quran. Tidak ada guru duduk dengan saya, ajar saya ini macam mana, ini macam itu. Oleh itu dalam sebutan saya mungkin ada yang lagi sikit, ada yang mungkin tak betul. Tapi alhamdulillah, boleh cuba, boleh usaha. Kalau kita insyaAllah cuba baca Al-Quran betul, insyaAllah Allah akan bantu kita akan baca Al-Quran betul insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan jazak wa barakallahu. Amin ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وارزقنا علما نافعا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا